Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa ila arwahi muallifi hadzal kitabi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa walidayhi wa walidina ولأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الفاتح الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأنواره برحمتك يا أرحم الراحمين.
Dan ketiga, keempat. Ya baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, katanya, dan bermula yang demikian itu bahawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda ia bagi setengah sahabatnya, beramal olehmu bagi dunia engkau dengan qadar duduk engkau padanya, dan beramal olehmu bagi akhirat engkau dengan kekal engkau padanya, dan beramal olehmu bagi Tuhan engkau dengan qadar hajat engkau kepadanya, dan beramal olehmu bagi neraka dengan qadar sabar engkau atasnya. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dan juga para pecinta ilmu, khususnya ilmu menyucikan hati dan juga jiwa. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah kurnianya dan juga curahan rahmatnya dapat kita hadir di dalam rumahnya, dan juga dapat duduk iktikaf di dalamnya, dan juga dapat kita duduk di dalam majlis zikir, majlis ilmu, kerana ilmu itu menjadi panduan dan juga pedoman kita untuk mendapat kelepasan daripada kesengsaraan di dunia dan juga di akhirat. Jadi kita sambung balik pengajian kita wal-walad mengikut edisi tradisional Turath, iaitu bahasa lama, bahasa kita Turath, iaitu mengandungi nasihat-nasihat, pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu, yaitu apa kata beliau. Jadi di antara nasihat Imam Ghazali dalam bab yang kita baca ni ialah jalan kita nak menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagi sesiapa yang berkehendaki akan berjalan jalanan ini, maka dia perlu kepada 4 perkara. Pertamanya, perlu kepada i'tiqad yang sahih yang tidak ada padanya bid'ah, 1. Dan yang kedua, orang yang nak menjalani perjalanan ini tak dapat tidak dia mesti bertaubat dengan taubat yang nasuha. Dan yang ketiga, orang yang nak berjalan perjalanan ini supaya dia meraih dan juga mendapat keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala, mestilah dia menyelesaikan hak-hak dia terhadap orang lain. Kalau dia ada berhutang dengan orang lain, selesaikan hutangnya dahulu. Kalau dia ada buat salah dan silap kepada orang lain, maka minta maaf dan minta ampunlah daripada orang itu dan sebagainya. Dan yang keempatnya ialah tak dapat tidak seorang yang nak menjalani jalan ini, dia kena menuntut ilmu syariat buat melepaskan dia daripada tuntutan fardu ain ke atas dia.
baik, insya-Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia boleh sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya Imam Al-Ghazali menasihatkan dengan mendatangkan satu hikayat daripada Imam Ash-Shibali rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang sebut dalam kitab ini, yaitu mana? Yaitu katanya, kita hendaklah mencari satu ilmu yang boleh menghimpunkan di dalamnya itu ilmu al-awwalin, ilmu orang-orang yang dulu, dan juga ilmu al-akhirin, ilmu-ilmu generasi yang kemudian. Jadi dia hikayatkan bahawa Imam Ash-Shibali dia berkhidmat kepada 400 orang guru kan. Di situ juga dia membaca dan juga mempelajari 4,000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam 4,000 hadis itu dia memilih satu hadis saja yang dia beramal sungguh-sungguh dengan hadis itu. Maka tidak menafikan bahawa dia juga beramal dengan hadis-hadis yang lain. Tapi dengan satu hadis ni dia beramal sungguh-sungguh, dia pegang sungguh-sungguh. Apabila dia mengamati hadis itu, maka dia mendapati kesucian hati dan juga kelepasan daripada kesukaran di dunia dan juga di alam barzah dan juga di akhirat, iaitu adalah pada amal dengan hadis ini. Jadi hadis itu apa dia? Ini yang kita nak baca ni. Dia kata, dan bermula yang demikian itu, demikian hadis yang satu. Ini kembali situ. Bermula yang demikian itu, demikian satu hadis yang dipilih oleh Al-Imam Ash-Shibali daripada 4,000 hadis tu. Dia pilih satu saja. Apa dia? Yaitu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bagi setengah sahabatnya. Baik, apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau teks hadis dalam bahasa Arabnya ialah i'mal lidunyaka biqadri muqamika fiha wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha wa'mal lillah biqadri hajatika ilaih wa'mal linnar biqadri sabrika alaiha. Itu hadisnya. Tapi hadis itu dia ada sambung lagi, iaitu dia berbunyi, fa iza aradta an ta'siya maulaka an fatlub makanan la yaraka. Barulah habis riwayat hadis itu. Maka kita tengok itu tak ada dalam kita ni, tapi teks hadisnya begitu. Jadi maka di sini tuan kitab kita dia menterjemahkan maknanya saja. Maka kita pelajari, tengok dia kata. Jadi apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, beramal olehmu bagi dunia engkau dengan qadar duduk engkau padanya, yakni pada dunia. Coba kita perhatikan hadis ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, beramal olehmu bagi dunia engkau dengan qadar duduk engkau padanya pada dunia. Baik tuan-tuan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, bagaimana kita nak memahami dunia, nak memahami hadis ini? Pertama sekali yang kita kena faham apa makna dunia. Itu yang pertama sekali.
Apa makna dunia? Dunia itu, kata ulama, diambil daripada dua perkataan. Pertama, dunia itu diambil daripada perkataan dana. Dana, kan? Dana satu makna dengan qarubah, dekat atau hampir, cepat boleh juga. Dana dengan makna qarubah. Jadi sebab ulama menyebut innama summiyatin dunia an lidana ai li qurbi sawaliha. Disebut, jadi dinamakan dunia ini dengan dunia kerana apa? Kerana dunia itu cepat hilangnya, cepat binasanya. Tak lambat dah dunia ini nak binasa, kan? Semua yang ada di dalamnya akan hilang dan juga binasa. Tak lambat dah. Gitu. Walaupun kita kata tak lambat pun dah 1000 tahun lebih dah. Iyalah, kerana tiap-tiap yang datang itu semakin dekat. Katalah pepatah bahasa Arab menyebut kullu atin qaribun. Setiap yang datang itu hampir dekat. Kita kata kiamat akan datang, tidak ada isyak, tidak ada sanksi, tidak ada ragu. Kan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Kiamat itu atiyah, akan datang ia, la raiba fiha, tidak ada syak, tidak ada ragu padanya. Jadi maka di sini ulama menyebut kullu atin qarib. Setiap yang datang itu semakin dekat. Dah dekat dah kita dengan kiamat. Bila kiamat berlaku, binasa habis dunia ini. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap apa yang ada di atas dunia ini binasa, ini akan hilang. Yang kekalnya ialah zat Tuhan. Nah, habis. Jadi begitu juga sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita memuji seorang penyair, yaitu Lubayt. Nabi berkata, asdaqu kalimatin qala asy-syairu kalimatu labidin, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Nabi kita memuji yang paling benar kalimah atau perkataan yang pernah diungkapkan oleh seorang penyair, yaitu kalimah yang diungkapkan oleh Labid, seorang penyair. Apa Labid mengungkapkan kataan itu, yaitu kataan yang berbunyi an ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Ketahuilah, setiap sesuatu selain dari Allah itu semuanya batil, yakni halikun, binasa. Semua akan binasa, akan lenyap. Di situ wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan setiap nikmat itu tak dapat tidak hilang. Jadi dunia ini kita dapat buat kesimpulannya ialah apa? Sementara, sebentar saja. Berapa lama? Berapa lama? Habis kuat kita hidup 50 tahun, 60 tahun, 70. Jadi umat
umur atau usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghalibnya kebiasaannya antara tu ya, antara 60 dan juga 70. Kalau lebih pada tu jarang ada. Bukan tak ada, tapi sikit sangat. Kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati baina 60 wa 70. A'maru ummati baina 60 wa 70. Maksudnya umur umatku antara 60 dan 70. Nah, jadi kita habis kuat pun kita hidup tu 60 tahun, 70 kan. Ada yang umur panjang sikit 80 kan. Jarang ada 100, 120, jarang ada. Kalau ada pun sikit sangat. Maka sikit tu kira-kira tak ada. Sebab kaedahnya an-nadiru wujudul kal ma'dum. Yang jarang-jarang ada itu sekalipun dia ada, maka hukumnya serupa tak ada kan? Serupa tak ada juga. Baik. Jadi tuan-tuan puan-puan, itu satu makna daripada dua makna. Dan yang kedua, makna dunia itu, iaitu diambil daripada perkataan dana'a. Dana'a yadna'u dunyan, dunya. Maka dana'a itu maksudnya dana'ah. Dana'ah satu makna dengan khissah. Khissah bahasa kita panggil hina, jijik, kotor. Dunia ini adalah jijik, kotor kan. Orang panggil kotor. Pasal apa dikatakan dunia itu dunia? Kerana dunia itu kotor. Itu disebut oleh ulama, wa innama summiyatid dunya dunya lidana'atiha ay liqissatiha. Dinamakan dunia itu dunia kerana kotornya kan. Dana'ah dekat dengan bahasa kita panggil danau. Dana'ah, dana'ah, danau, danau. Danau ni kan kotor, kan air danau. Air danau tu orang panggil bila orang mati pecah perut, dia keluar air apa? Air danau. Kotor dah, kotor ni ni. Air danau campur dengan apa tu? Danur panggil. Kan? Ini dunia. Jadi maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beramallah untuk dunia ini sekadar mana kita duduk dalamnya. Sekadar mana? Maksudnya bekerja untuk dunia. Kita nak duduk berapa lama dalam dunia ini? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun lebih kuat. 70 tahun tu pun tak dah nak bekerja. Mai umur kita 40, 50 dah tak larat dah nak buat kerja dunia ni. Tak larat dah nak pulun dunia ni. Jadi artinya apa? Buatlah amal dunia ini sekadar keperluan sahaja. Jangan mengambil lebih-lebih. Itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan artinya bukan tak bagi, bukan Nabi kita tak bagi kita buat kerja dunia. Buatlah kerja dunia, tapi janganlah bersungguh-sungguh bertukui lumui, bergelomeng, orang kata nak bergelomeng dengan dunia sampai lupa akhirah, lupa ibadah, lupa taat dan khidmat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan. Buatlah kerja dunia sekadar kita nak duduk dalam dunia saja. Kalau kita memiliki harta sampai 7 keturunan pun tak habis, ini lebih dah ni kan? Ini lebih dah ni. Itu buat kerja dunia sungguh. Nabi SAW tak suruh kita buat begitu, tapi dia suruh kita ambil sekadar hajat, sekadar keperluan sahaja daripada dunia ini.
bahkan seeloknya kita jadikan dunia itu untuk akhirah. Itu bagus. Baik. Jadi bila kita perhatikan dunia, perhatikan hadis ini, maka betullah kata Imam Asy-Syibali. Kerana apa? Kerana mensedikitkan dunia atau ambil dunia sekadar hajat itu adalah jalan kelepasan. Boleh melepaskan kita di dunia dan juga melepaskan kita di akhirat nanti. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kalau kita ambil kerja dunia banyak pulun sangat, itu akan menyulit dan menyukarkan kita di akhirat nanti, kerana banyak persoalan yang akan disoalkan. Kan? Tengok ayat yang akhir pada surah At-Takatsur. Di awal ayat Tuhan sebut bahawa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu oleh at-takatsur. Takatsur maksudnya memperbanyak-banyakkan mencari harta dunia. Kita banyak cari harta dunia sampai melalaikan kita daripada ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mana? Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu datang kepada tanah perkuburan. Ziarah tanah perkuburan, mati. Tapi ingat di belakang sekali Tuhan sebut bahawa thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan disoalkan pada hari kiamat nanti daripada nikmat-nikmat yang kamu dapat. Kalau kata dunia kita dapat banyak soalan tu nak ditanya ni kan, banyak soalan tu nak kena jawab tu. Orang yang kena soal banyak ni lagu mana? Sehari cukup tak kena tahan nak soal. Kan orang kena tangkap dengan SPRM pun soal pada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Kan? Tu kena tangkap soal tu, soal ni, tak lepas satu-satu soalan. Ni banyak ni kalau kita ambil dunia, akan disoalkan satu. Allahu Akbar. Tak tahu berapa lama. Kan? Allahu Akbar kan? Allahu Akbar. Jadi ambillah sekadar hajat sahaja. Itu maksud Nabi SAW. Tak perlu kita iksar, tak perlu kita taksir, memperbanyakkan. Maka yang disuruh kita memperbanyakkan itu ialah ibadah, ta'ah dan khidmat jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut lagi. Tengok hadis ni, Nabi kata pula apa? Wa'amal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Maksudnya, dia kata apa? Dan beramal olehmu, tengok, dan beramal olehmu bagi akhirat engkau dengan kekal engkau padanya, yakni pada akhirat engkau. Baik. Maka kita sebelum tu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita kena kenal juga apa itu akhirah. Sekali lagi saya buat kesimpulan. Tak buat kesimpulan. Apa itu akhirah? Akhirat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, secara mudahnya dia lawan bagi dunia. Dunia ku lawannya ialah akhirat. Begitu sebaliknya. Kerana setiap sesuatu itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ada pasangan. Ada pasangan. Syurga pasangannya neraka. Akhirat pasangan dunia. Bulan pasangannya matahari. Dan langit pasangannya bumi. Semua ada pasangan. Lautan
pasangannya daratan. Semuanya ada pasangan. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surah Yasin kan kita dah baca setiap malam Jumaat. Maha suci Tuhan yang menjadikan semua perkara itu azwaj, pasangan. Ada pasangan. Kalau gitu akhirat itu pasangannya dunia. Begitu sebaliknya. Jadi bila kita faham kata dunia itu binasa, akhirat itu lawan bagi binasa apa? Pasangannya kekal. Akhirat itu kekal. Maka apabila kita tahu kata akhirat itu kekal dan kehidupan di sana kehidupan yang kekal, tidak ada penghujung, tidak ada pengakhiran, tidak ada kesudahan, maka tuntunlah satu amalan atau satu bekalan yang boleh membantu dan menolong kita hidup di sana selama-lamanya, yang sesuai dengan bekalan yang kekal, yang sesuai dengan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Jadi kemarlah kepada akhirat. Tadi saya datang agak lewat sikit, hujan lebat kan? Sampai di sini tengok orang dah sembahyang dah maghrib rakaat yang pertama. Maka lepas Fatihah dengar Tuan Imam baca surah Asy-Syarh, surah Insyirah, Alam nashrah laka sadrak. Kalau kita perhati pada ayat yang akhir yang dibaca oleh Imam tadi, dia baca apa? فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Itu rakaat yang pertama. Apa maksud فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata, wahai Muhammad, apabila engkau sudah selesai, faiza faraghta, apabila engkau sudah selesai, yakni selesai daripada pekerjaan dakwah. Kerana Nabi kita ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan hukum dakwah. Ataupun apabila selesai engkau daripada menunaikan tabligh, yakni menyampaikan segala perkara yang diperintah oleh Allah dengan menyampaikan kepada umat. Tabligh ma umira bitablighihi lil khalq, menyampaikan perkara yang diperintah oleh Allah Ta'ala dengan menyampaikan kepada makhluk, yakni kepada umat. Maka fansab, bangunlah, berdirilah untuk berbuat ibadat kepada Allah. Ini kita kena fikir, tuan-tuan. Kita hidup dalam dunia, cari kehidupan dunia, kita buat kerja kita lah. Yang kerja pejabat, buat kerja pejabat. Yang kerja sendiri, buat kerja sendiri, dan sebagainya, mengikut apa yang sudah ditentukan, ditakdirkan oleh Tuhan. Tapi apabila selesai kita daripada kerja kita, jangan duk relax saja, jangan duk bersenang-senang saja, jangan duk buang masa begitu saja, tapi bangunlah untuk berbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu itu wahai Muhammad Rasulullah, farghab, kemarlah kepada Tuhan. Ini maksudnya apa? Disuruh kita berbuat ibadat,
disuruh kita mengerjakan ta'at, disuruh kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmah penciptaan kita, yaitu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya ila liya'budun, supaya kita ini berbuat ibadat kepada Allah, taat dan juga khidmat di jalan Allah. Jadi jangan tinggal akhirat, kan? Karena akhirat itu tempat tinggal kita yang kekal selama-lamanya, maka hendaklah kita mencari bekalan yang sesuai dengan kehidupan akhirat, yaitu bekalan yang kekal selama-lamanya juga. Jadi bila kita faham tu, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, gemarlah hati kita kepada akhirat, kerana dunia ini akan ditinggalkan bila-bila masa saja. Bila-bila masa saja kita akan tinggalkan. Jadi bila kita tengok di sini, maka timbullah di dalam hati seseorang itu dipanggil satu sifat gemar kepada akhirat, atau gemar kepada berbekal dengan bekalan akhirat di sana selama-lamanya. Maka orang yang berakal, orang yang bijak, maka dia memilih sesuatu yang kekal daripada sesuatu yang binasa. Itu orang yang bijak. Sebaliknya orang yang balid, orang yang bodoh, orang yang kurang akal itu, maka dia akan memilih dan mencari sesuatu yang binasa dan meninggalkan sesuatu yang kekal. Itu namanya al-balid, orang yang bodoh. Sebaliknya al-aqil, orang yang bijak, orang yang berakal, yakhtaru ma yabqa 'ala ma yafna. Dia memilih sesuatu yang kekal atas sesuatu yang binasa. Baik. Kemudian tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, itu yang kedua. Dan yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut lagi, wa'mal lillahi biqadri baqa'a hajatika ilaih. Itu yang ketiga, maksudnya, dan beramallah olehmu bagi Tuhan engkau dengan qadar hajat engkau kepadanya, yakni kepada Tuhan engkau. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, cuba kita perhatikan satu ayat firman Tuhan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Tuhan kata, wahai sekalian manusia, kamu kesemua adalah al-fuqara'u ilallah, orang-orang yang sangat berhajat, berkehendak kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah Ta'ala itu yang maha kaya lagi, yang terpuji. Cuba tuan-tuan tengok, Tuhan sebut al-fuqara'u ilallah, antumul fuqara, kamu semua, tidak ada pengecualian. Azan dulu.
Baik. Jadi sambung lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sebut, dan beramallah olehmu bagi Tuhan engkau dengan qadar hajat engkau kepadanya, yakni kepada Tuhan engkau itu. Jadi soalannya tuan-tuan, keberhajatan dan juga keberkehendak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu terang mana? Adakah hajat kita itu setahun sekali, atau sebulan sekali, atau berhajatnya kita kepada Allah Ta'ala itu seminggu sekali, atau tiap-tiap hari sekali, atau 1 jam sekali, ataupun berhajat kita kepada Allah Ta'ala itu setiap detik, setiap saat, kan, setiap ketika, setiap waktu. Maka jawabnya, berhajatnya kita kepada Allah Ta'ala itu setiap nafas kita, nafas keluar dan masuk, dan semua kita berhajat pada Tuhan.
Tak ada siapa yang boleh menahan, mengeluar dan memasukkan nafas kita ini. Dan tak ada siapa boleh tahan, tak ada siapa boleh tegak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja. Jadi berarti berhajat kita kepada Allah Ta'ala itu dipanggil asyaddul ihtiyaj, sangat-sangat berhajat dan berkehendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap-tiap saat, tiap-tiap detik, tiap-tiap nafas keluar masuk kita. Ini yang disebut oleh Tuhan tadi ni, antumul fuqara'u ilallah. Kamu kesemua, tidak ada pengecualian, ialah orang-orang yang sangat berhajat kepada Allah. Kalau kita mengaji bahasa, al-fuqara itu dipanggil kata jamak daripada mufradnya al-faqir, faqirun. Maka faqir ini dipanggil wasaf, dan isim fa'il atas sifat musyabbah, dan dengan atas wazan fa'ilun, faqirun. Maka faqir fa'il itu masuk dalam amsilah mubalaghah. Amsilah mubalaghah kita kena terjemah dengan makna syadidul ihtiyaj. Al-faqir mana syadidul ihtiyaj atau daimul ihtiyaj, orang yang sangat-sangat berhajat kepada Allah, ataupun orang yang senantiasa daimul ihtiyaj, orang yang senantiasa berhajat kepada Allah. Tiap-tiap masa, tiap-tiap detik, tiap-tiap tempat di mana kita berada, di masa mana kita berada, sentiasa kita berkehendak pada Tuhan. Jadi bila kita faham perkara ini, setakat mana kita berhajat kepada Tuhan, ya, bila sebut beramallah olehmu bagi Tuhanmu sekadar hajat engkau kepadanya. Lagu mana? Mana berhajat kita kepada Allah, berarti kita beramal untuk Allah setiap masa. Sebab setiap masa kita berhajat kepada Tuhan, maka beramal kepada Allah setiap masa, setiap waktu, setiap ketika, di mana tempat, di masa mana kita berada. Macam tu dia suruh beramal. Dia kata pula, tu nak duduk atas jika sejadah 24 jam, kata buat apa? Jangan silap faham. Ibadah itu bukan mesti duduk di atas tikar sejadah. Ibadah itu bukan mesti pegang tasbih 24 jam. Ibadah itu bukan mesti kan kita duduk dalam masjid 24 jam, tak tidur, tak lena, tak cari makan nafkah. Tak, tuan-tuan. Ibadah itu luas. Kan ada ibadah fi'liyah, ibadah yang bahasa perbuatan, ada ibadah qauliyah, ada ibadah yang bahasa perkataan, sebutan, ada ibadah yaumiyah, ada ibadah harian, dan berbagai lagi macam-macam ibadah. Ada ibadah amwal, panggil amaliyah, ibadah yang masa harta, kan? Ada ibadah thanawiyah, ada ibadah tahunan, macam-macam ibadat, kan? Maka di antara ibadat itu ialah apa? Mensedikitkan makan, itu juga ibadah. Kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, qillatul ta'am hiya ibadah. Sikit makan itu satu ibadah. Makan sikit, kan? Itu ibadat juga. Banyak cara nak buat ibadat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan nanti kita tak ibadat tu baca Quran saja. Cuma bila kita tilik begitu, yang afdal, ibadat itu ada yang afdal dan ada yang lebih, ada yang lebih lagi. Maka ibadat yang lebih daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah tilawatul Quran, baca Al-Quran.
Kerana Nabi SAW bersabda, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Yang terafdal ibadat umatku itu ialah baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan juga kita baca kalam Tuhan akan mendapat cinta dan kasih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham, artinya sebagaimana berhajat kita kepada Allah Ta'ala setiap detik, setiap saat, setiap ketika, maka seperti itulah juga kita beramal untuk Allah atau kerana Allah pada setiap detik, setiap ketika, setiap waktu. Ini maksud beramallah olehmu bagi Tuhanmu itu sekadar berhajat engkau kepadanya, ini pada Tuhanmu. Jangan lepas pada ibadat, kerana kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Hikmahnya ialah lil ibadah wa ta'ah, seperti terkandung dalam ayat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kan? Maklum. Baik. Kemudian yang berikutnya, perhati pula sabda Nabi SAW. Nabi sebut wa'mal. Tengok Nabi sebut, kan? Nabi kata apa? Nabi kata, dan beramallah olehmu bagi neraka. Di situ. Dan beramallah olehmu bagi neraka dengan sekadar, dengan qadar sabar engkau atasnya. Tengok. Jadi kalau dalam teks hadis bahasa Arabnya, wa'mal linnari biqadri sabrika alaiha, dan beramallah untuk neraka itu dengan qadar sabar engkau atasnya, yakni atas neraka. Pai tanya tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat sekalian, kita neraka tu maklum, kita tahu kan dipanggil tempat azab, tempat siksa. Sebagaimana syurga kita tahu itu adalah tempat nikmat, tempat keseronokan, kegembiraan, tempat keselamatan. Maka begitulah juga neraka itu dipanggil apa? Negeri atau rumah, tempat azab dan juga siksa. Siksa di neraka ni banyak Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Salah satu ayatnya, cuba tuan-tuan tengok ayat ni, qul naru jahannam asyaddu harra, kan? Tuhan kata qul, katakan olehmu wahai Muhammad Rasulullah, naru jahannam asyaddu harra, api neraka jahannam itu bersangatan panas. Pada ayat itu Tuhan sebut apa? Falyadhaku qalilan walyabku katsira. Sebut oleh itu maka hendaklah kamu menangis, hendaklah kamu bergelak ketawa sedikit saja, dan menangis banyak-banyak. Ini tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Jadi Allah Ta'ala sebut asyaddu harra, bersangatan panas. Bersangatan panas. Bila kita sebut panas, kalau ni kita panggil apa? Darajah hararah, temperature, ya. Darajah hararah, iaitu tahap kepanasan tu. Kalau kita lah ni di dunia kita hidup panas hari ni pun tak tahan, kan? Dia ada skala waktu siang tu 38 bacaan dia, sampai 39, 40, tak tahan dah panas. Itu panas di dunia.
Kalau kita bakar dengan api pun tak tahan dah. Lagi tak tahan kan? Di situ. Tapi api neraka itu lebih lagi panas daripada tu. Cuba tuan-tuan tengok lahar yang terbit daripada gunung berapi. Jika gunung berapi itu meletup dan dia memuntahkan lahar dia, laharnya jatuh sampai ke bawah, pokok-pokok yang keras lagi daripada badan kita hangus terbakar. Ketui batu yang lebih keras lagi daripada kulit dan badan kita pun tak tahan. Maka bagaimana dengan kulit kita, tubuh badan kita? Tahan tak? Tak tahan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, artinya engkau tak mampu nak menahan diri daripada kepanasan api neraka. Oleh itu, maka jauhkanlah diri kamu daripada api neraka dengan kamu tidak mengerjakan amal-amal yang boleh menyebabkan kamu, boleh membawa kamu ke dalam api neraka. Itu maksudnya. Jauhkanlah maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah. Tinggalkanlah segala larangan-larangan dan tegahan Allah. Kalau kamu kerjakan, maka akan membawa kamu kepada api neraka dan kamu tak mampu nak menahan diri. Tak mampu, tak larat. Kan? Inilah maksud. Jadi apabila kita perhatikan 4 perkara disebutkan tadi, cukup dah. Kalau kita beramal dengan 4 perkara tadi, insya-Allah melepaskan kita daripada kesengsaraan, melepaskan kita daripada kesulitan dan juga kepayahan. Tapi hadis ni tuan-tuan dan puan hadirin hadirat sekalian, dia tinggal satu lagi di belakang. Kita tambah kan, iaitu berbunyi, Nabi kata, fa iza aradta an ta'siya maulaka. Ini kalau tuan-tuan nak tambah hadis tu, dia ada sikit lagi belakang dia, fa iza aradta an ta'siya maulaka fatlub makanan la yaraka. Baik, sekali lagi saya ulang. Fa iza aradta an ta'siya maulaka fatlub makanan la yaraka. Apa maksud? Maksudnya apabila engkau berkehendak dan berkeinginan bahawa engkau nak berbuat maksiat kepada Tuhan engkau, maka carilah satu tempat yang ia tidak melihat engkau. Itu maksud faiza aradta, apabila engkau berkehendak dan berkeinginan, an ta'siya maulaka, bahawa engkau berbuat maksiat akan Tuhan engkau. Jadi maksudnya kalau mu nak buat maksiat pada Tuhan, maka Nabi kata fatlub makanan, carilah tempat la yaraka, tempat yang Tuhan engkau itu tidak melihat engkau. Fatlub di situ panggil amar apa? Perintah Allah. Di situ itu perintah Nabi SAW, itu perintah menakutkan. Dia panggil amar li takhwif. Kan? Pergilah cari tempat yang Tuhan tak nampak, Tuhan tak tengok. Lepas kita tanya balik, tang mana tempat yang Tuhan tak tengok kita? Ada tak tempat yang Tuhan tak pandang gerak-geri kita? Ada tak tempat yang Tuhan tak lihat kita? Jawabnya tak ada. Jadi bila tak ada tempat yang Tuhan tak lihat, maka jangan sekali-kali kita berbuat maksiat pada Tuhan. Itu maksudnya. Kan? Dia kata kalau kau nak atau berkeinginan nak buat maksiat pada Tuhan, pergilah cari
satu tempat yang Tuhan engkau tidak lihat. Maka kita tanya balik, tang mana tempat yang Tuhan tak tengok? Semua Tuhan tengok. Inna Allah basirum bil ibad. Allah Ta'ala amat melihat hamba-hamba dia. Tak mana tempat yang Tuhan tak nampak? Tak mana tempat yang Tuhan tak tengok, tak pandang? Tak ada satu pun tempat yang Tuhan tak tengok. Lepas bila kita sedar kata tak ada satu tempat pun Tuhan tak pandang, maka artinya janganlah kita menderhakai atau berbuat maksiat pada Allah dan mana-mana tempat pun. Jadi bila kita perhatikan hadis ini, cukuplah tuan-tuan kalau untuk diamalkan untuk melepaskan diri kita daripada kesengsaraan di akhirat nanti. Baik, jadi kesimpulannya apa yang kita pelajari pada malam ini, tariqun najah ataupun sabilun najat, jalan kelepasan untuk kita lepas daripada seksa di alam barzakh, alam kubur, dan juga jalan kelepasan untuk kita mendapat kejayaan di akhirat, lepas daripada azab seksa di akhirat, iaitu jalannya dengan 3 perkara. Dan tuan ambillah benar ni, buat apa dia 3 perkara tu? Pertama, dengan ilmu, dengan fikir, iaitu ada akal. Maka kita alhamdulillah, Tuhan beri kepada kita ini akal fikiran, kan? Kemudian gunalah akal itu berfikir apakah perkara yang paling penting. Maka bila sebut apa perkara yang paling penting, semua penting. Gitu. Kawan ni kata yang penting kita hidup dalam dunia ni duit. Itu penting. Kalau tak ada duit tak jadi apa. Maka dia fikir oh yang penting duit. Maka kita jawab betul, duit penting. Kawan dia kata kita yang paling penting kerja. Pun betul. Sebab kalau tak kerja payah juga nak gitu. Tak dapat duit contohnya. Kawan ni pula kata oh yang paling penting kita ada pangkat, kita ada jawatan. Pun betul. Kita tak nafikan. Pangkat juga penting, jawatan penting. Kawan ni pula kata aku yang paling penting kuasa. Kalau tak ada kuasa tak boleh buat apa. Kena ada kuasa. Jadi kuasa itu penting. Maka kita tak nafikan. Betul kuasa penting. Tapi soalan kita yang paling penting daripada segala yang penting, apa dia? Apa dia tuan-tuan? Yang penting sekali, yang penting, segala yang penting sekali, iaitu najat, kelepasan, kebebasan, kelepasan kita daripada murka Allah. Itu penting. Kelepasan kita daripada azab Allah di dalam kubur dan juga di akhirat. Itu yang terpenting daripada segala yang penting. Kalau ada duit banyak tapi kita tak lepas pada azab kubur dan azab akhirat, apa makna? Kalau ada kerja, dapat pangkat jawatan yang tinggi tapi tidak melepaskan kita daripada azab kubur dan juga azab di akhirat, apa faedah? Gitu juga kalau kita ada kuasa memerintah dan sebagainya tapi tidak lepas kita daripada soal muka nakir dalam kubur, apa gunanya? Dan tak lepas kita daripada azab di neraka, apa faedahnya? Tak ada faedah. Kalau pangkat kita tak lepas, jawatan kita tak lepas, ada kuasa tapi tidak lepas kita, keselamatan tak dapat di akhirat. Allahu Akbar. Maka yang penting sekali
apa kelepasan. Jalan untuk nak dapat kelepasan tu apa dia? Ulama sebut antaranya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, 3 perkara. Pertama, akal. Guna akal, fikir, cari jalan macam mana aku nak melepaskan diriku, anak isteriku, orang yang di bawah tanggunganku, lepas daripada azab di neraka dan akhirat. Kerana tu Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli-ahli kamu, anak isteri kamu, orang yang di bawah tanggungan kamu, jagalah daripada api neraka. Bagaimana cara nak jaga? Gunalah akal, fikir apa benda yang boleh melepaskan kita. Jangan duk fikir nak tambah harta, nak tambah dunia, nak tambah tu saja. Tapi fikir yang boleh melepaskan kita. Satu. Kemudian yang kedua, sebab untuk nak melepaskan kita daripada azab kubur dan juga azab di neraka di akhirat, iaitu kena ada al-ilmu, kena ada ilmu pengetahuan. Maksud ilmu pengetahuan sini ilmu fardu ain yang difardukan oleh Allah Ta'ala, iaitu mana? Fardu ain dalam bab akidah, fardu ain dalam bab ibadah dan lain-lainnya lagi. Pelajari itu yang kita sebutkan tadi kan. Dia kena mempelajari ilmu-ilmu yang boleh melepaskan dia daripada dosa, ilmu-ilmu fardu ain. Dan yang ketiga, iaitu ma'rifah. Seorang itu perlu kepada ma'rifah, kenal atau mengenal. Yang dimaksudkan dengan ma'rifah ini, ma'rifah 4 perkara. Dia panggil ma'rifah itu arba'ati asya, mengenal 4 perkara. Apa dia 4 perkara itu? Pertama, ma'rifatun nafsi, kenal diri. Yang kedua, ma'rifatul Rabb, kenal pencipta. Yang ketiga, ma'rifatul dunia, kenal dunia. Dan yang keempat, ma'rifatul akhirah, kenal akhirat. Bagaimana kenal diri? Kita kenal diri kita siapa? Aku hamba. Allah siapa? Allah tu Tuhan. Kalau gitu, mana-mana hamba yang mengikut perintah Tuhan dia, sehingga Tuhan dia sayang, maka tuannya tak seksa dia. Bila tak seksa, lepas dah. Tapi mana-mana hamba yang tak kenal diri dan tak kenal Tuhan, dia melanggar perintah Tuhan, tuannya benci dan tuannya marah. Bila tuannya marah, hamba tadi diseksa. Lepas dah daripada seksa? Tak lepas. Fikiran tu secara mudah yang kita bagi. Dan yang ketiga tadi, kenal dunia. Kita sebut dah tadi, dunia tu apa dia? Dan yang ketiga, yang keempat, kenal akhirah. Tadi pun kita sebut dah kenal. InsyaAllah kalau tuan-tuan amalkan dengan hadis yang kita baca tadi, cukup dah nasihat buat kita semuanya untuk menjadi baik, yang baik jadi terlebih baik, untuk melepaskan kita daripada kesukaran dan kesulitan di alam akhirah nanti. Inilah nasihat Imam Ghazali kepada kita kesemuanya. Harap diamalkan, InsyaAllah. Baik. Kemudian katanya, hai anakku, apabila engkau ketahui ini hadis, tiada hajat bagi engkau kepada ilmu yang banyak. Cukup. Tak berhajat dah pada ilmu yang banyak. Faham hadis ni? Cukup dah, memadai dah. Kan? Habis. Situ dululah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردنا إلينا عند حاجتنا إليه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.